إلى حضرة النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وإلى مشايخنا ومشايخهم ووالدينا ووالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء في الأموات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم افتح علينا حكمتك واجعل علينا من فضائل رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا أكمل القلوب واشرح صدورنا أكمل الشرور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا ضعيف فقمت رضاك وعفاءنا ومن الخير بنا واصلنا ببركة محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا بما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل ميكائيل إسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين. Tajuk mana lagi? Tajuknya pengertian akal adalah akal itu satu sifat yang dijadikan Tuhan pada manusia sehingga dengan dia berbeza manusia daripada haiwan. Maka dengan dia lah boleh menerima ilmu nazariyah, pengetahuan yang membentakkan fikir, dan boleh mentadbirkan segala-gala pekerjaan dengan fikiran yang halus-halus dan yang sulit-sulit. Dan daripadanya tempat terbit dan terpancar berbagai-bagai manfaat dan kebahagiaan bagi manusia. Tetapi kiranya akal itu bersendirian, maka tidak akan datang akal sejahtera, akal waras dan akal sihat, melainkan berpandukan kepada undang-undang syarak. Demikian juga undang-undang syarak tidak boleh berjalan mengikut yang dikehendaki, melainkan berhajat kepada akal. Walhasil antara kedua-duanya itu berlazim-laziman dan berhajat antara satu dengan yang lain. Akal berhajat kepada syarak dan syarak berhajat kepada akal. Wallahu a'lam. Baik. Tajuk malam ini adalah lanjutan daripada tajuk bulan lepas, pengertian hukum akal. Bulan lepas kita belajar pengertian hukum akal ini maksudnya menentukan ataupun menafikan suatu perkara tanpa perlu cuba. Kaedah cuba jaya ni hukum adat. Buat jadi. Banyak kali buat jadi maknanya secara lumrah, secara adat jadi. Nama dia hukum adat. Hukum akal ni nak menafikan ataupun menetapkan sesuatu dengan tidak kaedah cuba-cuba. Bukan kaedah cuba jaya, tapi menggunakan akal untuk menetapkan suatu perkara. Dan kita belajar juga bulan lepas, kenapa kena belajar hukum akal? Kenapa kena reti tentang akal? Kerana dalam ilmu sifat dulu nak kenal Allah menggunakan akal. Tetapi bukan nak kenal Allah secara peruzan, Allah secara diri Allah,
sekadar yang dapat ditafsirkan oleh akal manusia. Itu maksud. Itu kerana itu kita kena belajar akal dulu. Tak kenal akal kita sendiri ni menyebabkan nak kenal Allah guna akal pun kita tak faham kaedah. Sehingga orang Indo belajar sifat 20 ni ilmu sesat waktu belum. Kita bukannya nak bincang bahawa Allah Ta'ala secara hakikat Allah, tetapi kita nak bagi faham akal manusia ni. Secara akal, sekadar mana yang manusia boleh faham tentang Allah Ta'ala. Dengan kadar akal itulah kita nak faham akal Allah Ta'ala. Yang ni yang dibincangkan oleh ulama. Tidak berlagat-lagat. Tak berlagat-lagat, ini sok sesat. Tetapi kita belajar sifat 20, bukan ilmu yang sesat. Sebab kita nak belajar, nak mengajar akal tentang keasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana itu nak kena akal dulu. Baik. Apa dia akal? Kata ulama, adalah akal itu satu sifat yang menjadikan Tuhan pada manusia. Yang pertama, akal satu sifat yang zatnya otak, kepala otak. Tetapi otak ni benda hak dalam, benda hak dibuat semua tangan itu. Akal boleh kita kata duduk dalam otak, tapi duduknya macam mana Allah Ta'ala. Sebab kalau kita buka otak kita cerai satu-satu, tak jumpa akal terhubungan. Tapi akal ni balang. Ini orang kata bahasa reti. Dalam kampung saya, masa saya belajar di rumah, mana ini bahasa reti. Bahasa reti ni benda tu ada nak tunjuk tak boleh. Contoh, yakin, keyakinan. Yakin ni boleh kita pergi kedai, pakcik nak yakin 2 kilo, tak dapat tuan. Yakin ni benda tak ada, tapi ada. Ni maknanya bahasa reti. Dalam istilah Arab digelar amrul i'tibariyah. Dalam istilah kita bahasa mudah lah. Bahasa mudah ni kita reti benda tu ada, tetapi nak tunjuk mana tak tahu. Ini maknanya sifat. Sifat ni benda yang kita reti ada, tetapi nak tunjuk mana tak tahu. Akal ni satu sifat yang Allah Ta'ala jadikan kepada manusia. Bermakna sifat yang Allah jadi hanya pada manusia. Akal Allah tidak jadikan kepada makhluk selain pada manusia. Walaupun gunung yang besar tidak ada akal, walaupun binatang yang besar tidak ada akal, walaupun laut yang terbentang tidak ada akal. Makhluk satu-satunya makhluk yang ada akal yang Allah cipta hanyalah manusia. Baik, kita faham selain pada manusia tidak ada akal. Tapi kalau kita tengok binatang, kan kita kata cerdik je, kucing je lah. Panggil datang, panggil makan datang makan, panggil masuk rumah. Nampak gaya cerdik, itu bukan akal, itu naluri. Apa yang boleh dilakukan oleh seekor haiwan, oleh haiwan, sebijak mana pun haiwan ini berdasarkan kepada naluri. Mereka tidak dikurniakan akal seperti manusia dikurniakan akal. Dari itu perlu kita kata sehingga dengan dia terbeza manusia daripada haiwan. Akal dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hanya pada manusia. Dengan akal tersebut membezakan manusia daripada haiwan. Baik. Adakah dijadikan akal kepada manusia ini secara automatik mereka ini menjadi terbeza daripada haiwan? Jawapannya tak. Kalau kita kata dengan adanya akal, dengan dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akal kepada manusia, menyebabkan mereka berbeza daripada haiwan. Secara faktanya pada hari ini kita dapat lihat bahawasanya ramai orang dia punya perangai, tabiat, tingkah laku lagi tegak pada haiwan. Bukti mudah, haiwan tak buat anak, kita buat. Haiwan tak sembahyang sebab tidak ada disyariatkan untuk mereka sembahyang. Kita tak sembahyang sedangkan kita disyariatkan untuk sembahyang. Haiwan apabila dipanggil oleh tuan, kebal, orang jaga kebal bila panggil kebal daripada jauh, daripada kandang kebal panggil pada jauh, lari kebal tak kenal ke tuan. Kita Tuhan panggil 5 kali saja. Start subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tidak banyak hati yang tergerak untuk pergi ke masjid sembahyang. Tak apa dah, fardu kifayah. Orang yang buat kita tak payah.
Semayang rumah pun tak. Semayang di surau pun tak. Semayang di jagat pun tak. Tak semayang lagi. Ini kata sesat kepada haiwan. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zara'na li jahannama minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yanun la yasma'una la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika hum kal an'am bal hum adall. Ulaika hum ghafilun. Allah Ta'ala sebut. Dan sungguh pasti sungguh. Walaqad dan pasti sesungguhnya. Maknanya Allah Ta'ala nak beritahu betul ini. Bukan memang, bukan cubaan, bukan gurau, sungguh betul. Benda yang betul. Walaqad zara'na li jahannama minal jinni wal ins. Maka sungguh pasti kami akan zarab ni. Berzarab bahasa kasar. Dalam bahasa Melayu mudah kalau kita nampak gempat, campur bahasa kasar. Ambil balik buat-buat. Maka sungguh pasti kami akan campur daripada golongan jin dan juga manusia dalam neraka jahanam. Neraka jahanam ni bukan ada adu-aduan masuk pun. Dipersilakan masuk dengan segala hormat. Masuk pun seksa kau. Sebab dalam neraka ni tempat seksa. Dalam neraka ni tidak ada satu jenis nikmat. Masuk tu seksa kau. Cara masuk 4 2 kali seksa lepas. Sesungguh kami akan campur, kami akan lempah, kami akan hempas manusia dan jin dalam neraka kerana mereka ada hati, lahum qulubun, mereka ada hati, la yafqahuna biha, mereka tidak memahami. Apa yang mereka tak faham? Banyak benda manusia tak faham. Manusia tak faham, manusia ni hamba Allah. Manusia tak faham, manusia kena mendahulukan agama. Manusia tak faham agama ni berdiri atas tunjang ilmu. Manusia tak faham bahawasanya mereka ni khalifatullah. Manusia tak faham bahawasanya mereka ni terbeban dengan taklif-taklif. Banyak benda manusia tak faham. Mereka punya hati tapi tidak berusaha untuk memahami. Hati ni termasuk akal. Yang dibincangkan dalam qulub, hati ni termasuk akal. Tetapi hati dan akal manusia digunakan untuk, akal kita gunakan untuk menyusun kehidupan dunia ini. Sehingga daripada dulu kita tak cakap diri, lama-lama dia dicuri sebab kita belajar. Akal kita datang, kita belajar pandai-pandai supaya kita boleh susun jalan hidup kita sehingga menjadi orang berjaya. Sampai situ. Habis itu. Akal ni tidak cuba untuk menyusun hidup untuk kehidupan selepas kematian. Sedangkan secara hakikatnya lepas hidup mati hidup pula. Tapi akal tidak digunakan untuk menyusun kehidupan selepas kematian. Akan digunakan untuk menyusun kehidupan supaya senang kehidupan. Lama mana kehidupan? 40, 50, 60, 70, 80. Keberat. Kebel ni bahasa kampung saya. Mati ya. Habis 60-70 tahun. Habis ya. Tapi manusia cuba mengambil masa sampai 20 tahun, 25 tahun. Cuba menyusun hidup mereka. Cuba menyusun cara hidup mereka supaya kesenangan itu mereka dapat dalam tempoh masa lebih kurang 20-30 tahun. Maksudnya gini, tadika 2 tahun, sekarang ni 4 tahun masuk tadika, 3 tahun masuk tadika. Tadika dah jadi 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun tadika. Jauh 1 sampai jauh 6 tahun pula, campur 4 tahun jadi 10 tahun. Jauh 1 sampai jauh 5 campur lagi 5 tahun, 15 tahun. Mungkin ada cerdik masuk matrikulasi setahun. Mungkin ada tak cerdik masuk STP 12 tahun. Lagi tak apa cerdik diploma 3 tahun. Tadi 15 tahun sampai diploma 3 tahun. Dah jadi 18 tahun. Sambung degree pula lagi 4 tahun. Jadi 22 tahun. Mungkin ada cerdik sikit lagi sambung pula master setahun. PhD setahun. 24 tahun dibazirkan oleh manusia menyusun kehidupan dunia mereka, menyebabkan manusia lupa menuntut ilmu agama. Mereka punya hati dan perasaan, mereka punya akal. Tetapi adakah akal yang cuma digunakan untuk menyusun perkara yang diperlukan akan hidup? Sekarang tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, berapa ramai pemuda yang keluar daripada universiti tak sembahyang? Cerdik IR, engineer, cerdik tak sembahyang. Tetapi mereka ni kerana susun hidup, duduk pakai kancing, usaha lebih,
dapat pakai wira, usaha lebih dapat pakai pelanan, usaha lebih dapat pakai mesin, usaha lebih dapat pakai lagi balon. Kalau hidup baik, hidup atas dunia baik. Kerana apa? Kerana mereka menyusun guna hati dan akal. Kalau susah guna kepala lutut tuan, kalau apa tegak itu 3 tahun hidup mati ya, guna kepala lutut. Mereka punya hati. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka tidak menggunakan hati untuk memahami kehidupan selepas kematian yang ada kehidupan lagi. Banyak benda manusia tak faham. Walahum a'yunun, mereka punya mata la yusiruna biha. Mereka tidak melihat. Bagaimana dikatakan manusia tidak melihat? Penglihatan di pada tafsiran tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita nak ambil satu sudut penglihatan. Hari-hari kita tengok orang mati. Tak ingat kita mati. No. Kita ingat mati pun. Dan ingat mati buat nasihat tak? Tak ingat tu. Ingat mati ni patut buat nasihat. Kita memandang kepada kerosakan masyarakat, tapi kita tidak menyelesaikan. Kita memandang kepada keadaan ramai yang kian teruk, tapi kita tidak melakukan sesuatu. Banyak benda yang kita tak pandang semua. Kita tidak pandang dengan kaca mata Al-Quran. Waktu maknanya mereka punya mata, mereka tidak memandang sesuatu daripada kaca mata Allah Ta'ala. Bukan sebab mata waktu, kaca mata maksud daripada sudut, view of point, bahasa putih, bahasa Melayu dia pandangan. Daripada sudut pandangan Allah, sudut pandangan Al-Quran, mereka tak tengok. Nak beli kereta, tanya sesmen. Nak beli rumah, tanya sesmen rumah. Nak buat perniagaan, tanya orang handal. Bila masa tanya ulama? Bila masa tanya Quran dan hadis? Bila masa merujuk kepada kitab-kitab? Bila nak buat tahlil dan doa selamat? Oh, ada sudah ada ulama. Tak ada guna. Agama tidak ada guna. Mereka mempunyai mata. Mereka melihat kejatuhan agama Allah sedang berlaku dengan merujuk sekarang. Tapi mereka tidak melakukan sesuatu. Mereka punya mata tapi mereka tidak melihat. Mereka punya telinga. Lahum adzan la yasma'una biha. Tapi mereka tidak mendengar. Telinga kita digunakan untuk mendengar sesuatu. Apa yang kita dengar tuan-tuan? Muzik, hiburan, umpatan, fitnah, benda maksiat, benda lawak. Ketuk hati kita ni, ketuk diri kita ni, tanya diri kita sendiri. Sehari ni, berapa banyak ayat Quran kita dengar? Berapa banyak kuliah agama kita dengar? Berapa banyak benda lawak kita dengar? Berapa banyak benda maksiat kita dengar? Mereka punya telinga, mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, menyebabkan mereka ni menjadi jauh daripada agama Allah. Ulaika hum kal an'am, mereka seperti binatang. Allah Ta'ala kata an'am, binatang ternak. Bal hum adall, bahkan mereka jauh lebih sesat daripada binatang ternak. Binatang ternak tidak tutup aurat tuan-tuan, tapi mereka tak sesat sebab tidak ada syarak yang menyuruh mereka tutup aurat. Manusia Islam, manusia atas muka dunia ni ada syariat yang suruh tutup aurat, tapi manusia tak nak tutup aurat. Mana kata binatang dengan manusia, mana lagi sesat? Manusia sesat, lebih sesat pada binatang. Kenapa? Kerana binatang tidak ada suruhan, jadi mereka tak buat apa. Binatang kalau tak semayang 5,000 tahun tuan-tuan, tak masuk neraka dia. Kerana dia ni tarafnya binatang. Manusia tarafnya manusia, lain taraf, sebab ada akal. Tapi mereka tidak gunakan akal. Apabila tidak menggunakan akal, mereka jatuh martabatnya jauh lagi tu pada binatang. Tu Allah Ta'ala kata bal hum adall, bahkan mereka jauh lebih sesat. Siapakah mereka? Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai hatinya daripada agama Allah. Jadi berlaku di mana-mana tempat, di mana-mana pusuk negeri dan negara, perkara ini berlaku. Pada setiap individu sifat kelalaian ada. Tetapi pada sifat kelalaian itu ada kesedaran. Kesedaran itu tidak dilayan. Kesedaran itu tidak dipertingkatkan. Menyebabkan kesedaran itu akan terpadam dengan kelalaian. Kerana mereka punya mata tidak melihat, mereka punya telinga tidak mendengar, mereka punya hati tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi mereka teguh dalam keadaan lalai. Bila teguh dalam keadaan lalai, inilah sifat-sifat kebinatangan
ataupun lebih jauh daripada binatang itu. Ini maksud manusia terbeza daripada haiwan. Akal menyebabkan manusia terbeza daripada haiwan, tetapi bukan akal menggunakan akal dengan cara yang benar membezakan manusia dengan haiwan. Maka dengan dia dah boleh menerima ilmu nazariyah yang berkehendak fikir dan boleh mentadbirkan segala-gala pekerjaan dengan fikiran yang halus-halus dan yang sulit-sulit. Dengan akal yang Allah Ta'ala berikan, manusia terbeza dengan haiwan daripada satu perkara yang lain, iaitu manusia dia boleh melakukan perkara susah yang tidak boleh dilakukan oleh binatang. Baik tuan-tuan, masak ni kena susah lah. Tuan-tuan pernah tengok kucing masak semua? Kucing masak semua? Tak ada kucing masak semua. Sebab masak ni kena susah, perlu akal, perlu nazariyah, perlu fikir yang halus-halus. Setengah manusia tak reti masak semua. Saya tak reti masak semua. Kenapa cakap pasal semua ni? Kerana nasi lemak, buat nasi lemak ni memerlukan kepada ilmu nazariyah. Beza manusia dengan haiwan. Manusia boleh melakukan sesuatu yang kompleks daripada yang dilakukan oleh haiwan. Badak semua tak boleh buat rumah. Manusia boleh buat rumah. Ini pikiran yang halus-halus, yang sulit-sulit. Buat rumah ni dia kena ada tangernya, dia kena ada sudutnya, dia kena ada curangnya, dia kena ada tekoknya, dia kena ada square-nya, macam-macam benda nak buat. Kena tahu besinya berapa, kena tahu batunya berapa. Binatang tak boleh buat. Manusia boleh buat. Keistimewaan manusia kerana mereka ada akal. Dengan akal, manusia boleh melakukan tugas yang memerlukan kepada ilmu nazariyah, iaitu yang berkenaan kepada fikir, dan mereka ni boleh melakukan satu perkara yang halus-halus dan yang sulit-sulit. Hak binatang tak boleh buat. Itu hebat manusia. Kemudian dan daripada ini tempat terbit dan terpancar berbagai-bagai manfaat dan kebahagiaan bagi manusia. Daripada akalnya juga terpancar berbagai jenis perasaan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sini pun nampak korban. Korban guna lembu ke bang? Lembu. Masa nak sembelih lembu tu, ada nampak lembu kaku, memek muka. Lembu senyum macam mana muka? Lembu gembira macam mana muka? Gitu lah. Sedih, gitu lah. Marah, gitu lah. Menyindir, gitu juga. Guna lagi, muka lembu ni guna perasaan pun kayak lembu tu lah. Dia tak berubah. Kerana mereka tidak punya akal, mereka tidak boleh menerjemahkan perasaan mereka. Manusia punya akal, kerana itu manusia ada memek muka. Bila gembira manusia senyum, sedih manusia nangis, tengok ustaz pun nangis, gembira sangat pun nangis. Manusia boleh mengekspresi perasaan dan mereka ada akal. Dalam dunia ni ada jenis makhluk je yang boleh mengekspresi itu mereka. Satu ada akal, satu dahulunya ada akal, sekarang tak ada akal. Yang pertama nama dia manusia, kedua nama dia ke dia boleh senyum, dia boleh sedih, dia boleh marah, nampak muka dia. Sebab muka dia masih boleh, memang muka dia masih ada. Kerana mereka dia datang daripada manusia juga dulu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan kaum Bani Israel mencari ikan pada hari Sabtu, mereka melanggar perintah Allah, lalu Allah Taala mengeluarkan mereka kepada ke. Bila jadi ke, memek muka dia tinggal pada ke ni, memek muka yang boleh buat sedih, boleh buat bangga, boleh buat apa ni, boleh buat malam, boleh buat sedih, boleh buat gembira. Pada seekor monyet, memek tinggal tapi akan dicapai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia daripada akal inilah manusia menyusun segala kehidupan manusia. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sampai malam ni ada tuan-tuan, satu hidup dia main sembrono tak pakai akal. Nak beli rumah kena ada akal. Nak beli rumah kena ada cadangan berapa puluh tahun tu. Simpanan start daripada umur 18 start sampai umur 40, dapat umur 40 ribu, dapat umur besar 20 kali 30. Kalau nak beri sikit, kompos sampai umur 50, campur dengan pencen, pakai kayu, dapat 200 ribu, dapat satu bangku. Masuk rumah bangku, 2 tahun, mati orang lain dulu. Akal manusia digunakan untuk menyusun kehidupan ini. Akal manusia. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila akal, semata-mata akal digunakan, semata-mata akal
akal bersebian digunakan oleh manusia untuk menyusun kehidupan mereka, apa yang terjadi? Kerosakan berlaku. Sejarah membuktikan, saya tak tahu sejarah, tetapi kita bincang tentang revolusi perindustrian yang berlaku di Perancis pada 1700 lebih. Sebelum zaman negara-negara di sebelah barat digelar dalam zaman Dark Ages, zaman gelap. Kemudian berlaku satu turning point pada tahun 1700 sebab berlaku turning point revolusi perindustrian. Akal manusia mula berubah, manusia mula tidak menyusun kehidupan mereka. Masalahnya pada masa itu mereka menyusun menggunakan semata-mata akal. Lama kelamaan susunan kehidupan akan berdasarkan akal semata-mata akhirnya menjadi pulang hidup. Buktinya tuan-tuan, bahawa di fakta yang dikeluarkan Amerika Syarikat, yang mana kita keluar di sebuah negara maju mempunyai penduduk yang di bawah pada tahap kemiskinan, tahap fakir 48.1 juta orang, 2 kali ganda bilangan daripada rakyat negara Malaysia. Apa ni tuan-tuan, maknanya rumah tak ada, tidur bawah jambatan, tidur belakang bangunan, tidur tempat sampah. 48.1 juta homeless, tidak ada rumah. Kenapa? Kerana kehidupan mereka menderita akibat daripada manusia dulu mencipta satu jenis fahaman, satu jenis ideologi, satu jenis kaedah sosial, dicipta dengan menggunakan akal secara sendiri. Walaupun manusia hebat dengan adanya akal, manusia boleh menyusun kehidupan mereka, tetapi kehidupan manusia kalau semata-mata berpandu kepada akal tidak akan mendapat kehidupan yang sejahtera. Situ dia kata. Tetapi kiranya akal itu bersendirian, maka tidak akan dapat akal sejahtera, tidak akan dapat akal waras, tidak dapat akal yang sehat. Dalam kitab dia kata kalau manusia hidup hanyalah menggunakan akal mereka sendiri, manusia tidak akan mendapat satu jenis kehidupan yang benar-benar sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, manusia mencipta hukum dengan akal manusia. Kita ambil hukum di Amerika Syarikat, hukum di Britain, hukum di Perancis, hukum di Jerman, hukum di Malaysia sendiri, undang-undang. Segala jenis undang-undang ini dicipta menggunakan akal manusia. Kalau Malaysia ni kita panggil hukum undang-undang Lord kan, yang kita makan, dia apa ni, ada pindahan-pindahan, tapi asalnya hukum Lord ni manusia. Lord ni bukan Tuhan, Lord bukan Allah, Lord manusia. Lord cuba dengan sebaik mungkin untuk menyusun satu jenis hukum yang mana hukum ni akan memberi satu guide kepada manusia supaya mereka boleh hidup aman. Niatnya baik buat hukum ni untuk manusia hidup aman. Tetapi setelah sekian lama tuan-tuan dan puan-puan, apa yang terjadi? Gejala sosial meningkat, jenayah meningkat, polis ada, tentera ada, hukuman ada, hukuman berzina pun. Tuan-tuan, bagi yang berzina sekarang ni ada sebatan. Dulu tak ada sebab, dulu RM3,000 berapa tahun menjaga, 6 bulan, 2 bulan, 4 bulan, 2 tahun menjaga, tak tahu. Tapi hukuman ada. Cumanya hukuman ni datang daripada pihak manusia. Kita mengetahui bahawa manusia bila berbuat akal sendirian, manusia tidak akan dapat akal yang waras, sejahtera dan sehat. Kita tengok, setelah sekian lama hukuman zina dijalankan di sini, di negara kita, tetapi tidak dapat menyelesaikan masalah zina. Sebab apa jadi begini? Fakta menunjukkan bahawa sampai tahun ini, bermula pada tahun 2005 sampai tahun ini terdapat 237,000 anak nikah dilahirkan di Malaysia. Maknanya sekarang kita bahagia 9 tahun bandingkan 230,000. Berapa tahun sini? Berapa ribu setahun? 9, 23, lebih kurang 20,000 lebih tu setahun. Lebih kurang 20,000 lebih anak belum nikah dilahirkan. Hukuman zina ada apa? Hukuman zina ada. Tetapi kenapa hukuman ini tidak dapat menyelesaikan masalah manusia? Kerana apa? Kerana hukuman ini dicipta berdasarkan kepada akal manusia itu sendiri tanpa berbalik pada hukum. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita ada hukum mencuri. Hukum mencuri di lama dah ada. Tetapi kenapa hukuman mencuri tidak menyelesaikan masalah mencuri? Kerana hukuman bagi mencuri berdasarkan kepada akal manusia yang tidak mampu untuk menyusun, untuk menjadi satu guide bagi manusia itu mereka. Dalam kitab ini dikatakan,
Kalau manusia berdiri atas akal mereka sendiri, berjalan menyusun kehidupan, menyusun kaedah sosial, menyusun kaedah kehidupan, menyusun semua sekali menggunakan hanya semata-mata akal manusia, pasti manusia tidak akan dapat kehidupan yang sejahtera. Dan terbukti sekarang tuan-tuan, di bandar besar lebih terbukti apabila kita nak benarkan anak kita ke rumah. Tuan-tuan tak benar nak ke rumah, terisau. Dok memang kena colek, dok memang kena rogo, dok memang kena bunuh, dok memang nak lari pada rumah. Macam-macam jenis perkara yang tidak selesai. Sedangkan bagi segala jenayah yang dilakukan, ada undang-undang. Kenapa terjadi perkara itu? Kerana manusia cuba berdiri sendiri dengan akal mereka yang Allah Ta'ala jadikan, yang tidak bermana pun hebat. Walaupun akal adalah satu sifat, satu jenis makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan, dan makhluk yang bernama akal ni adalah satu jenis makhluk yang paling sophisticated dan yang paling special, paling hebat Allah Ta'ala jadikan. Tetapi ini kehebatan akal manusia. Dan akal manusia semata-mata akal manusia tidak akan mampu untuk memahami perkara yang ada pada manusia itu. Contoh tuan-tuan, biji durian. Betul kena durian, buah durian. Kena ada buah durian. Mungkin tak kena balik dia pun tahu dah kelompok tak kena durian tenang. Biji durian tanah ini nampak tahun akan datang keluar satu batang malam. Bukan di batang malam, ada dahan-dahan. Daripada dahan keluar ranting, daripada ranting keluar daun-daun, jutaan daun. Ambil biji durian tu, ambil satu besar raut sikit-sikit. Mana datangnya batang durian tadi? Mana datang dari mana? Mana ada dalam biji durian? Dalam ibu-ibu kita ada dalam biji durian. Buah durian mana ada dalam biji durian? 4 tahun kemudian keluar pokok durian, siap satu package dengan daunnya, dengan rantingnya, dengan dahannya, dengan batangnya, dengan buah. Tuan-tuan yang dalam Allah, kalau akal manusia hebat, tafsirkan perkara itu. Kalau akal manusia benar-benar hebat, bagaimana boleh keluar daripada sesuatu biji benih sebuku macam ni lebih kurang, tanah dalam tanah keluar satu batang pokok. Datang pada mana pokok? Tuan-tuan pernah tengok tanaman timun? Timun kena dah timun. Duk padu semasa duk risau, tidur tu ada. Mula bersyok. Lepas tu tak bangun. Lepas tu hanya timun ni tuan-tuan, kalau kita tanam, hari demi hari kita akan nampak dia busuk. Tetapi kalau kita tunggu situ, duduk tengok 5 jam, tuan-tuan akan nampak timun naik sikit. Nampak? Tak nampak tuan-tuan. Tapi balik tidur pagi esok muncul dah jejarum timun ni, dia menyangkut dia tak banyak. Pergi lagi pagi esok naik lagi pagi esok ada satu dalam tubuh, naik lagi pagi esok ada satu lagi dalam tubuh, naik lagi pagi esok dah banyak kakak jalan. Ada dah orang apa kau bawa kicik sikit-sikit bagi naik sikit-sikit. Oh dah tu bagi kembang. Ada dah orang buat gitu. Dan tu datang pada mana? Datang pada mana benda gitu. Benda ni tidak boleh ditafsirkan dengan akal. Kita kata baja. Tuan-tuan, banyak pokok yang dibaja, tapi tak semua pokok menjadi. Siram, banyak pokok yang disiram, tapi tak semua pokok menjadi. Kalau kita kata akal manusia ni handal untuk mentafsirkan apa yang ada dalam dunia ni, tafsir. Kita pun kata dengan baja, bahan kimia ni, dengan apa ada dalam pokok, dengan enzim-enzim yang apa tu benda tak dalam tu, membawa baja-baja ni kat atas bawah. Siapa juga tu kan nampak ada orang tarik sesa baja ni kat atas? Tak nampak juga. Darah dalam badan kita. Siapa yang mengalirkan darah itu secara sendiri? Kita duduk ni nak agak ke kaki ni darah ni agak ke tangan darah ni agak ke muka darah ni. Nyudah tak dapat pergi lain tuan-tuan. Duk sibuk mikir darah. Lupa mikir darah, pergi darah. Tuan-tuan, siapa mengalirkan darah? Nafas kita dia tuan-tuan. Tarik. Kita buat sendiri ke nampak? Kalau kita buat sendiri, kita tidur, kita boleh ingat tak nampak? Tak ingat. Mati dah tak nampak? Dah, nampak juga. Siapa bahawa kawan nampak? Di sini nak memberitahu bahawa maksudnya kalau akal manusia itu tak pernah kita tafsir
Tetapi akal manusia tidak hebat. Apabila akal manusia tidak hebat, manusia cuba dengan akal mereka untuk menyusun undang-undang bagi manusia. Perkara ini nescaya akan mendatangkan kegagalan. Allah Subhanahu wa taala sebut walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Maka sesungguhnya kami yang cipta makhluk. Dan kami kenal benar bahawa apa yang ada dalam hati mereka, hak terbit daripada hati mereka. Dan kami lebih dekat daripada mereka. Kami lebih dekat berbanding mereka dekat dengan diri sendiri. Kami lebih dekat daripada urat tengkok mereka sendiri. Allah lebih kenal diri kita daripada diri kita. Kalau kita kata kita kenal diri kita, Allah lebih kenal diri. Kadang-kadang tuan-tuan, tak ada belakang tinggi, tak ada belakang tinggi. Dan ni kau bawa tahu tak ada belakang tinggi. Malam kamu beda tapi ni beda. Apa ada tak tinggi belakang tinggi? Tak tinggi. Ada tahi ke tahi? Ayat tak ada belakang tinggi. Ya betul. Nah, umur 40 lah. Tak tahu ada tak ada belakang tinggi. Kalau kita kenal sangat, kalau hebat sangat akal, tafsir kalau dia daripada diri kita. Tak boleh tak boleh. Akal manusia bila bergerak secara sendiri, mereka pasti akan menemui kegagalan. Akal manusia semata-mata tidak boleh bergerak dengan sendiri. Kalau bergerak dengan sendiri, setiap apa bidang kehidupannya, mereka pasti akan menemui kegagalan. Bukti dia kita cerita panjang lebar tadi. Baik. Melainkan berpadu kepada undang-undang syarak. Melainkan manusia itu kena kembali seluruhnya kepada undang-undang syarak, kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan begini. Siapa cipta? Tak tahu. Tahu siapa? Ha? Allah cipta. Allah cipta. Alam ni masuk. Alam ni masih Allah. Selain Allah, alam apa? Tujuh pada langit, tujuh pada bumi, barang yang di antara itu. As-samawati wal arda wa ma bainahuma. Langit, bumi dan barang di antara itu. Kita itu termasuk dalam barang di antara itu. Alam. Seperti mana kilang Mercedes keluarkan kita Mercedes. Soalan bodoh, siapa cipta kereta Mercedes? Bagi dia kepada siapa cipta kereta Mercedes? Tak dapat jawab. Kilang Mercedes. Kilang Mercedes keluarkan kereta Mercedes. Jadi siapa yang cipta kereta Mercedes? Kilang Mercedes. Bila kilang Mercedes cipta kereta Mercedes, siapa yang paling layak mencipta manual pengurusan bagi Mercedes? A. Kilang Honda. B. Kilang kicap. C. Orang yang menternak kambing. D. Kilang Mercedes. Mana satu tu? Kilang Mercedes kita faham. Betul lah. Sebab dia buat dia. Dia tahu potensinya, dia tahu kelemahannya, dia tahu kekuatannya, dia tahu segala-galanya tentang kereta Mercedes. Oleh kerana itu dia boleh keluarkan satu manual pengurusan bagi Mercedes. Kemudian datang Nangoe. Nangoe ni pula pengguna kereta Mercedes. Nangoe ni dia menggunakan manual pengurusan motor Honda Cup cabut lampu buruk, lampu depan tak ada dah, untuk gunakan manual pengurusan atas kereta Mercedes tersebut. Honda Cup lama dulu. Sekarang ni kita motor baru 700 ml dia punya minyak hitam. Beli 1 liter, tuang 700 ml, 300 ml minum ni. 700 ml jadikan minyak hitam bagi motor. Dulu punya motor 500 ml. Mana sekali beli 1 liter tu boleh 2 kali sekali motor. Kereta Mercedes saya tak tahu berapa liter. Tapi kalau kereta saya tu dia kurang 3 liter tu. Beli 4 liter tu habis sikit je 3 liter tu. Mercedes wallahualam mungkin 3 geden tu. Dia gunakan manual pengurusan Honda Cup lampu pula tak ada lampu. Yang nak start pun tak ada starter dah tuan. Tolak masuk gear tu. Mengkanan lambat nampak atas motor terpulang motor pergi dulu. Tu aja tu. Makna tergok motor tu manual pengurusan motor tu digunakan untuk kereta Mercedes tadi. Digunakan 500 ml. Tu kau punya hitam motor dua dengan kereta Mercedes. Apa jadi? Apa jadi? Kosong, kuno, jahanam. Sebab sebab pengguna tidak sesuai untuk mengeluarkan manual pengurusan. Dia bukan pencipta, dia tak berhenti. Begitu juga dengan alam. Alam tadi kita beritahu, alam ini dicipta oleh Allah. Wallazi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah cipta langit.
Kalau Allah yang mencipta alam, siapa lagi yang paling sesuai, yang paling layak untuk mencipta pengurusan bagi alam selain pada Allah Subhanahu wa taala? Manual pengurusan yang cuba diambil alih oleh manusia, iaitu manusia cuba cipta satu hukum, yang mana hukum ni cuba nak kawal manusia, nak kawal sosial manusia, nak kawal emosi manusia, nak kawal pendidikan manusia, nak kawal manusia itu sendiri. Ternyata sampai sekarang tidak ada satu jenis sistem yang benar-benar dapat mengawal, bahkan sistem itu lebih merosotkan manusia. Contohnya komunisme hancur tahun 1959. Contohnya kapitalisme sedang menghadapi kehancuran. Nasionalisme zaman jahiliyah hancur. Yang tinggal, tuan-tuan, yang tinggal adalah manusia perlu balik kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Dia lah yang layak mencipta pengurusan. Jadi akan manusia yang tidak cukup sifat, bukan kita tak cukup sifat, tak cukup handal. Walaupun handal dah, tapi nak berbanding untuk menyusun hidup manusia, akan itu tidak mampu. Manusia perlu balik kepada undang-undang syarak. Sebab itu dia kata, melainkan berpandukan kepada undang-undang syarak. Apa undang-undang syarak? Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hadis Nabi ini termasuk dalam undang-undang syarak? Ketika mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiasannya macam ni. Berbiasa berdisjah.